Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Tasha. Hello. Kalau korang tengok background kita lain sikit daripada biasa sebab hari ni kita shoot video ni dekat luar, dekat ruang tamu. Biasa kita shoot dekat bilik tapi sebab anak kita tengah tidur sekarang dan sebenarnya lama dah kita nak shoot video ni sebenarnya, tapi anak kita selalu terbangun-bangun kalau dengar bunyi bising. Kita rasa dia nangis. Anak kita selalu terbangun kalau dengar bunyi bising dan baru je kita macam nak hai, dia terus buka mata, dia terbeliak macam tu. So kita shoot kat sini hari ni dan topik kita hari ni adalah berkenaan dengan TTC Journey. So untuk video kali ni kita nak buat sharing berkenaan dengan TTC Journey. Okay, TTC adalah singkatan kepada Trying to Conceive atau dengan bahasa mudahnya ikhtiar untuk hamil. Okay, dan sebenarnya kita berfikir-fikir banyak kali dulu sebelum nak buat video ni sebab kita kalau ikutkan kita punya TTC tak lama pun. Cuma bagi kita tu lama dah, tapi sebenarnya tak lama pun. Kita TTC setahun setengah saja dan kita rasa macam layak ke aku ni nak cerita atau berkongsi dengan korang semua berkenaan dengan benda ni lah, sebab kita yelah TTC tak lama kan, setahun setengah berbanding dengan orang yang tunggu selama 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. So kita rasa macam kita macam tak layak lagi nak bercerita pasal benda ni. Tapi sebab ada yang DM kita, ada yang tanya juga dekat komen untuk bagi tips atau sharing berkenaan dengan TTC Journey kita lah. So kita cerita juga walaupun sebenarnya tak banyak benda pun yang kita boleh kongsikan, tapi insya-Allah sedikit sebanyak boleh memberi gambaran ataupun manfaat sedikit lah walaupun tak banyak kan. Dan sebelum kita buat video ni pun kita ada tanya jugalah dengan husband kita, boleh ke kita nak share berkenaan dengan TTC Journey kita ni. So husband kita cakap tak apa, share je walaupun tak banyak, walaupun dapat bagi sikit je manfaat dekat orang pun dah memadai sebenarnya. So kita pun teruskan. Jadi kita kahwin pada 23 hari bulan 2 2019 dan kita dapat tahu kita pregnant, ataupun dengan lebih kata mudah kita dapat kita punya first double line UPT positif pada bulan 8 tahun 2020. Okay, so jarak dia adalah 1 tahun 5 bulan lah. Kita punya menstrual cycle ataupun kita punya period ni tetap dan kita tak ada masalah dari segi kita punya kitaran head lah. Kitaran head kita datang setiap bulan dan datang pula on time, tak pernah lambat dan tak pernah cepat. Kalau lambat pun lambat 1 hari, kalau cepat pun cepat 1 hari, macam tu je. So bila dah 2 atau 3 bulan kahwin tu, kita macam tak ada tanda-tanda nak pregnant sebab kita tak merancang. Kita macam tak apa, cepat pun tak apa, lambat pun tak apa. Kita macam fikir macam tu, mungkin Allah nak makbulkan kan. Kita macam tak kisah sangat nak cepat ke nak lambat. Sebenarnya dalam hati kita kalau boleh nak cepat lah kan, tapi tak kisah pun rezeki lambat ke cepat ke, kita terima je seadanya dengan rezeki. So sebabkan kita punya period ni on time, kita punya period macam tak ada, bagi kita lah, kita rasa macam kita tak ada masalah. Jadi bila belum ada tanda-tanda tu, kita macam start berfikir-fikir lah kenapa, sebab apa dan apa yang perlu kita buat. Kita pun start search dekat Facebook, search dekat Google. Mula-mula kita search dekat Facebook lah, macam ikhtiar untuk hamil. Masa tu macam 4 bulan atau 5 bulan kahwin dah masa tu. So kita search dekat Facebook, kita search lah grup-grup yang untuk ikhtiar untuk hamil, untuk TTC, dan kita jumpalah beberapa Facebook yang kita jadikan sebagai rujukan. Okay, so Facebook yang pertama yang kita jumpa adalah TTC Malaysia.
banyak sangat info-info atau maklumat info lah berkenaan dengan TTC Journey ataupun ikhtiar-ikhtiar untuk hamil yang kita dapat dalam grup tu. Okey, so grup yang kedua adalah diet TTC. Diet TTC ni dia lebih kepada pemakanan, nutrisi macam bila tu. Kita dah ikut grup-grup tu, kita baca benda pertama sekali yang paling penting kalau kita ikhtiar untuk dapatkan zuriat ni adalah cara-cara pertama sekali kita mesti tahu macam mana kita nak track kita punya hari subur. Okey, so wanita ni dia bukannya subur sepanjang masa. Okey, dia ada hari-hari subur dia masa bila. Pertama sekali untuk ikhtiar untuk hamil ni adalah dengan cara menggunakan OPK. Okey, OPK tu adalah ovulation test kit. Dia sama juga, bentuk dia macam pregnancy test, tapi dia bukan untuk test pregnancy, tapi dia untuk test ovulation day. Okey, so OPK ni bentuk dia macam ni, kita akan tunjuk nanti. Ni adalah bentuk OPK dan OPK ni kita mesti guna atau kita contoh kan, kalau macam kita, period kita selalu menstrual cycle kita adalah 28 hari. So 28 hari ni kena bahagi kepada 2 dan hari yang tengah-tengah tu adalah sepatutnya hari kita subur. Jadi kalau sebelum ni kita cuma trace kita punya hari subur melalui handphone. Okey, dia macam dalam period calendar tu kan, kita selalu guna period calendar kan, bila kita akan period, bila kita akan subur. So sebenarnya kita guna OPK lebih tepat sebenarnya, sebab kita guna OPK ni kita akan celup OPK tu guna urine kita sendiri. Selain daripada handphone tu kita tengok je kan, macam kurang berkesan lah. Jadi bila kita guna OPK ni dan kita compare dengan apa yang kita tengok daripada handphone, memang result dia sangat-sangat berbeza. Okey, kalau dekat handphone dia cakap kita akan subur pada hari contoh hari ke-16 baru kita subur. Tapi bila kita test pakai OPK, sebenarnya kita dapat OPK positif masa hari ke-13. Jadi lain kan. Cuma kalau kita ikut handphone, kita akan macam take action masa 16 lah, masa hari subur yang 16 dia tunjuk dekat handphone tu lah. Tapi sebenarnya salah. Sebenarnya kita subur waktu lain, bukannya waktu tersebut. Itulah kadang-kadang usaha tu tak menjadi. Okay, so kita tunjuk dulu cara-cara nak guna OPK. Ni adalah gambar macam mana cara nak guna OPK. OPK ni memang dia akan keluar 2 line. Okey, dia akan keluar double line. Tapi untuk membezakannya positif dengan negatif adalah bila OPK ni negatif, line test line tu akan pudar daripada control line. Control line akan sentiasa terang. Tapi bila OPK tu positif, dia punya line test dengan control line dua-dua tu akan terang, ataupun test line akan lebih terang daripada control line. Okey, tu bermaksud kita punya OPK positif dan waktu tu kita kenalah take action. Jadi tu usaha kita yang pertama, kita track kita trace kita punya hari subur menggunakan OPK. Dan selain daripada guna OPK, kita ada juga ambil beberapa suplemen. Kita ni jenis orang yang macam tak boleh tengok macam iklan, oh ini berjaya ikhtiar hamil, yang ni elok untuk orang yang sedang cuba untuk hamil. Jadi kita ni jenis yang rambang mata tau, jangan jadi macam kita. Macam kita tengok produk ni, oh nak try lah. Kita tengok produk ni, oh nak try lah. Jadi banyak sangat produk yang kita cuba masa kita tengah usaha untuk hamil. Masuk bulan ke-5, kita selain daripada OPK tu, kita beli satu suplemen, iaitu nama suplemen ni Pregnant Care ke atau Pregnant Care. Okey, so produk ni adalah daripada UK dan ramai je seller-seller kat Malaysia yang jual juga. Tak silap kita, harga dia untuk satu set lelaki dengan perempuan adalah 100 lebih kot, tak pun hampir 200 macam lah, kita lupa. So kita beli kita beli untuk cubalah. So kita berikhtiar kan. Yelah, orang cakap memanglah rezeki tu dari Allah. Memang rezeki tu dari Allah kadang-kadang. Cumanya kadang-kadang
mungkin dia nak uji kita, nak tengok kita ni berusaha ke tak, kita ni ingat dengan dia ke tak. So selain daripada kita berdoa, kita pun ikhtiar lah, yang selebihnya kita tawakal macam tu. Jadi kita ambil beberapa mula-mula lah, ni suplemen pertama yang kita ambil adalah pregnant care. Kita consume pregnant care tu masa bulan 5, 6, 7. Okay? So kita kahwin bulan 2. So bulan 2, bulan 3, bulan 4 tu kita masih lagi natural way lah kan, macam usaha macam biasa je. Dan masuk bulan 5, bulan 6, bulan 7 kita dah start pakai OPK dan kita dah start consume pregnant care. Tapi ni bulan 5, bulan 6, bulan 7 pun dalam 3 bulan tu kita masih tak ada apa-apa tanda. So kita macam give up dengan pregnant care. Kita pun try lagi suplemen lain. Okay, kita tengok lagi dekat Facebook jugalah. So kita try lagi satu adalah Listra Haba Sauda. Okay, tapi ni dia lebih kepada makanan sunnah. Dalam tu ada Haba Sauda, ada apa lagi yang kita tak ingat. Nanti kita letak gambar dia punya kandungan-kandungan dalam Haba Sauda tu. So kita try Haba Sauda ni, lelaki dengan perempuan pun boleh makan. Kita try ni dalam 3 bulan juga, bulan 8, bulan 9, bulan 10. Okay, so dalam 3 bulan tu kita try ni pun sama juga. Macam tak ada apa-apa tanda juga. So kita stop. Kita pun macam masa tu mungkin kita stres kot, kita terlampau fikir nak ada baby. Mungkin kita terlampau stres. Kalau macam orang tanya bila nak ada baby, kita just cakap insyaAllah, doakan macam tu je lah, doakan, tak tahu ni tahun depan nanti, macam tu. Cuma kita macam terfikir je lah kadang-kadang, bestnya macam berusaha je lah macam tu. Husband kita dia jenis yang bukanlah tak kisah, kita tahu dia nak juga, tapi dia macam tak apalah, sabarlah, nanti ada rezeki adalah macam tu. Tapi kita ni jenis yang macam kena usaha lagi. Jadi bila kita consume Haba Sauda tu pun masa bulan 8, 9, 10 pun tak ada tanda-tanda, kita pun stop. Okay, kita stop. Kita pun tengok lagi benda lain, suplemen lain lagi, dan kita ada tengok iklan berkenaan dengan jus Mama Riam. Okay, jus Mama Riam ni dia memang terkenal lah, ramailah orang untuk ibu-ibu mengandung, untuk HB lah apalah, dan untuk ikhtiar hamil pun ramai yang dah berjaya. So kita pun terpengaruh lagi, kita belilah jus Mama Riam juga. Masa tu kita beli set untuk ikhtiar hamil, dia ada bagi 3 botol dan percuma 1 botol. So total harga dia masa tu 200 lebih kita rasa, tak pun 200 macam tu lah. Okay, so kita start minum jus Mama Riam masa bulan 11, bulan 12, bulan 1. So kita try 3 bulan. Bulan 11 okey lagi, bulan 12 okey lagi, tapi masuk bulan 1 tu kita stop. Sebabnya kan period kita sebelum ni on time kan, tak pernah lambat pun sehari 2 je, tak pernah lebih daripada 3 hari lah. So bila kita minum jus Mama Riam bulan 1 tu, period kita jadi lambat sampai 8 hari. Okay, masa tu kita dah excited dah. Kita macam kenapa lama sangat macam ni kan, tak pernah lagi lambat macam ni. So kita dah excited lah masa tu. Kita pun test, memang dah lambat sangat. So harapan kita dah menggunung dah masa tu. Kita test tapi negatif juga. Kita pun macam pelik lah, kenapa jadi sampai lambat macam ni. Sebelum ni kita punya menstrual cycle, kita run head kita dalam 28 hari je. So bila dah lambat macam ni, kita punya cycle tu dah jadi 28 hari macam tu. 28 pula, dah jadi 35 hari, 36 hari. So dah tak normal daripada yang biasa lah untuk badan kita kan. So kita pun stop sebab kita takut benda tu mengganggu kita punya hormon. So start dari bulan 1 sampailah, okay, so start bulan 1 tu kita dah macam dah pasrah, dah redo dah. Kita macam dah tak nak makan apa-apa suplemen, kita macam dah just nak let it go je. Macam biarlah, kalau ada rezeki adalah. Kita pun macam nak free kan kita punya mind.
kita macam tawakal je lah. Kita tak makan apa-apa, kita just happy-happy je. Kita macam tak nak fikir sangat. So setiap bulan memang sama juga, negatif juga, tak pernah, tak jumpa lagi double line. Jadi bulan 2, 3, 4, 5 tu tahun 2021 kita masih lagi tak pregnant. Masa tu kita dah 1 tahun 4 bulan macam tu. 1 tahun 4 bulan kita masih lagi kosong. Dan kita pun macam tak apalah, biar je lah, tak apalah, nanti ada rezeki adalah, macam tu kan. Dan kawan kita ada kenalkan kita dengan satu klinik. Dia pergi klinik tu dan dia juga dah berjaya. Dia tunggu dalam 3 tahun kita rasa, dan dia pergi klinik tu. So, dia pun macam recommend jugalah kita untuk pergi klinik tu. So, kita pun macam berfikir juga mula-mula nak pergi ke tak, sebab kita awal lagi kan, kita baru je setahun lebih. So orang cakap kalau badan kita, kalau kita ni tak ada masalah dari segi period dan semua okey, normal, tapi dalam masa setahun masih juga tak lekat, so ambillah ikhtiar, jumpalah dengan pakar atau jumpalah dengan doktor untuk tengok apa sebenarnya yang terjadi dalam badan kita. Okay, kalau setahun tu masih lagi belum ada tanda-tanda, go lah and consult lah dengan doktor. Okay, so masa tu kita dah setahun 5 bulan lah. Kita pun kawan kita pun sarankan kita pergi klinik tu. So kita macam tanyalah dengan husband, boleh ke, nak ke. Dia cakap pergilah, kalau nak boleh je, dia cakap macam tu. So husband kita ni memang sangat-sangat supportive. Dia ikut je apa yang kita nak. Kita nak makan suplemen, makan je. Kita suruh dia makan, dia pun makan je. Kita pun nak pergi mana-mana, pergi je. Dia macam okey je dah, alhamdulillah lah. Dan bulan 7, okay, so bulan 7 kita set appointment dengan klinik ni. Klinik ni nama dia adalah Poliklinik Ihsan, bertempat di Gong Badak, Kuala Terengganu. Okay, so kita masa tu stay dekat Johor. Kita duduk dengan husband dekat Johor sebab husband kerja dekat Johor. So Terengganu adalah kita punya kampung. Kita set appointment dekat klinik tu. Dan masa tu PKP, tapi masa tu dah boleh lintas negeri. So kita balik Terengganu sebab nak pergi klinik tu. Sambil-sambil kita balik kampung lah. So bila kita balik kampung tu, kita pun nak pergi klinik tu juga. Jadi appointment kita dengan klinik Poliklinik Ihsan ni adalah pada hujung bulan 7. So hujung bulan 7 tu kita pergi lah. Masa tu husband kat Johor, kita balik seorang je. Kita pergi klinik tu. First kali, nama doktor tu sangat baik. Doktor tu adalah Dr. Milia. Nama dia Milia Ihsan kot, kita lupa dah. Kita masuk je, doktor tanyalah. Sebelum pergi klinik, masa kita buat appointment tu, admin klinik tu akan bagi kita satu form lah untuk isi. Umur berapa, anak ke berapa, kahwin dah berapa lama, minum air manis berapa kali sehari, pemakanan kita, banyaklah ditanya-tanya. Semasa kita masuk tu, masa kita jumpa dengan doktor dah ada lah kita punya maklumat detail semua tu kan, berkenaan dengan gaya hidup seharian kita. Okay, so doktor tanyalah, macam mana period semua okey. So memang okey lah, bagi tahu dia period datang setiap bulan, tak ada masalah apa semua. Okay, so kita scan dulu lah kalau macam tu, dia cakap. So kita pun baring, dia pun scan macam biasa. Oh, rahim okey je, elok, tak ada masalah. Rahim awak okey, dia cakap. Rahim okey, cumanya dinding rahim nipis sikit sebab masa tu kita tengah period. Kita pergi klinik tu masa hari ke-3 kita period. Tak silap kita hari ke-3 period kita consult dengan doktor. So dinding rahim dah start menipis sebab darah dah turun kan. So dinding rahim nipis sikit sebab tengah period kan, dia cakap macam tu. So tak ada masalah lah. Jadi lepas scan semua tu, doktor dia bagi tahu kita faktor-faktor kepada kesuburan ni ada 3 sebenarnya. Okay, 60% adalah daripada kitaran haid perempuan tu. Okay, kalau kitaran haid okey, tak ada masalah, dan okey lah, tadi tak ada masalah kesuburan, dia cakap. Dan 30% lagi adalah telur wanita. Okay, kalau telur tu matang, telur tu membesar dengan baik, telur tu tak ada masalah dan tak ada masalah kesuburan, okey je, dia cakap. Dan 10% lagi adalah sperm suami. Okay, so sperm suami ni adalah 10% tu daripada kesuburan wanita, macam tu.
Macam tu lah apa yang doktor tu cakap. Kalau kita silap-silap juga, tapi saya ingat kita macam tu. Masa rawatan tu pun doktor pun ada tanya kita pernah guna OPK ke tak. Kita cakap pernah. Dan dia tanya lagi, OPK tu positif ke tak. Kita cakap positif. Dan dia macam tanyalah kita, awak pasti ke tu positif? Positif macam mana, dia cakap. So kita cakap lah, OPK kita dia punya test line tu lagi terang daripada control line. Betul lah tu doktor cakap, maknanya memang betul-betul positif. So maksudnya awak tak ada masalah lah dari segi telur pun okey, OPK pun positif, cycle period awak pun okey, setiap masa awak datang setiap bulan. Dan kita kena tengok ni lah, kita kena tengok husband punya sperm analysis lah kalau macam tu, dia cakap. Tapi sebelum tu kita akan check awak punya telur, okey. So dia nak macam, mungkin dia akan masukkan kamera untuk tengok berapa telur yang matang, berapa telur yang okey, dan berapa telur yang boleh disenyawakan. Macam tu lah kot. Kita pun tak pasti. So doktor pun set date untuk kita datang lagi 2 minggu lagi daripada sekarang, iaitu pada hari ke-14 kot. Hari ke-14 kita cycle day 14, dia suruh datang untuk cek telur. Tapi masa tu kita tak boleh datang, sebabnya masa tu kita akan balik kampung suami kita dekat Sabah. So tiket flight pun dah beli semua. Doktor pun cakap, kalau macam tu tak apalah, kita terpaksa tunda bulan depan. So bulan depan awak datang untuk cek awak punya telur, dia cakap macam tu. Dan 2 hari lepas tu husband kita ada balik Terengganu. So doktor advise untuk datang juga. Husband kena datang juga untuk buat sperm analysis. Dan result keluar hari yang sama. Tak lama pun, dia buat pagi, petang tu terus keluar result. Dan husband kita punya test pun okey je semua. Dia punya kuantiti dan dia punya kualiti pun paras yang normal, tak ada masalah, doktor cakap. So proceed lah, tunggu jumpa lagi doktor bulan depan. Kita pergi klinik masa hujung bulan 7. So awal bulan tu 10 hari bulan 8 kita dah fly ke Sabah. Kita dah balik kampung suami 10 hari bulan 8. So masa dekat sana, kita dekat sana 2 minggu juga. 2 minggu dekat sana. Sepatutnya 2 hari sebelum kita balik Johor daripada Sabah tu, sepatutnya due date kita punya kita punya tarikh kita period sebenarnya. Tapi kita tak period lagi masa tu. Lepas tu bila kita dah balik Johor, kita dah sampai kat rumah, esoknya tu hari ketiga kita pun masih tak period juga. So kita macam dah terfikirlah, kenapa tak period lagi kan? Kita ada tanda-tanda nak period masa tu. Rasa jugalah macam tak larat, rasa macam perut macam mulas-mulas sikit, macam nak period pain kan, tapi taklah sakit sangat. Jadi kita pun tak datang lagi period. So paginya pukul 8 pagi kita test. Kita sajalah masa tu kita memang langsung tak berharap, langsung tak expect, orang cakap tak expect langsung. Kita macam saja je nak test, macam bodoh-bodoh je pergi test macam tu kan. So kita pun ambil lah, kita punya UPT tu ada lebih lagi, kita pun test. Kita test tiba-tiba tiba-tiba, ya Allah, pertama kali seumur hidup kita, sepanjang kita kahwin, kita nikah ni, kita nampak kita punya UPT double line. Macam tu, Alhamdulillah. Macam tu kan, macam tak tahu, macam tak terkata tau. Tak terkata langsung, macam masa tu tangan ni terketar-ketar yang ya Allah, macam gitulah kita terus pergi WhatsApp dekat husband, terus hantar gambar tu dekat husband. Saya tengok ni, betul ke ni? Saya nangis ni. Lepas tu suami cakap, betul lah tu kau, Alhamdulillah. Dia cakap macam tu. So kita pun sebenarnya
kita konon-konon kita dah plan lah. Konon-kononnya kita macam kalau lah satu hari nanti kita pregnant, kita nak surprisekan husband kita. Kita nak letak dalam kotak ke apa ke, nak buat video sebagai kenang-kenangan kan. Tapi sebab terlampau excited dan terlampau takut, terlampau panik, dia terus pergi WhatsApp husband, terus hantar gambar. Tak ada dah surprise-surprise-nya. Husband kat tempat kerja, masa tu baru je 1 jam husband pergi kerja, dah terus surprise macam tu je. Kita pun WhatsApp juga Dr. Milia tu. Kita cakap dengan doktor, doktor betul ke ni? Lepas tu doktor cakap, Alhamdulillah Tasha, tahniah. Dia cakap pregnant lah kalau macam tu. Dia cakap Alhamdulillah. So macam tu lah. Dia pun suruh kita pergi beli ubat untuk kuatkan rahim dekat mana-mana farmasi lah. Dia cakap sebab kandungan baru lagi, so dia suruh makan. Dia suruh makan ubat tu ikut dos-dos yang dia tetapkan. Kita lupa juga berapa. Doktor cakap lagi, kandungan ni baru lagi. Dia cakap kalau scan pun tak nampak. Dia cakap macam tu. Jadi tunggulah, Tasha tunggu nanti dah 6 minggu ke 7 minggu ke boleh pergi scan. Dia cakap macam tu. Tapi kita ni jenis yang tidak penyabar. Saya tak sabar. Saya tak sabar. Terusnya esoknya terus pergi scan dekat klinik biasalah. Dekat klinik swasta biasa lah macam tu. So pergi scan, masa tu saat yang paling happy lah bagi kita kan, sebab kita dah lama kan tunggu. So kita pergi scan, masa tu scan doktor macam kerek sikit masa tu. Dia cakap baru lagi ni, baru 4 minggu, biasanya tak nampak lagi. Dia cakap macam tu, tak nampak lagi ni. Dia cakap tapi tak apalah, je lah kita tengok. Dia cakap macam tu. Doktor ni biarlah orang lain tengok, kalau tak nampak tak apalah, tak payahlah cakap macam tu kan dalam hati kita masa tu. Masa tu pun sebab masa tu baru 4 minggu 4 hari kalau ikut pengiraan kita punya period, 4 minggu 4 hari. So doktor pun scan, ada dah nampak dah kantung dia kecil je, bulat macam tu dalam rahim kita. So dah ada kantung lah. Alhamdulillah, kita macam Alhamdulillah okey lah kalau dalam kantung. Sebab kita risau juga kan kalau ada macam ectopic pregnancy, dia tak nampak sebab dia duduk dekat tiub macam tu. So doktor cakap kalau ikut scan dah 5 minggu lebih dia cakap. Tapi ikut period baru 4 minggu. Tak apalah, tapi dia tak boleh nak sahkan lagi kandungan ni. Dia cakap macam tu. Dia macam still lagi dia tak nak juga yang cakap yang kita ni pregnant ni. Sebab mungkin dia tak nak bagi harapan lagi satu kan. Lepas tu dia cakap saya tak boleh nak sahkan lagi, awak kena datang lagi nanti, saya bagi tarikh awak datang lagi untuk check. Dia cakap macam tu. Tapi kita macam dah happy sangat lah macam tu. Dah happy now dah orang cakap, sebabnya dah nampak dah kantung baby dekat situ. Masa 7 minggu kita terus pergi buka buku pink dekat KK. Sebabnya masa 6 minggu, masa tu 6 minggu kita pergi scan lagi sekali dekat klinik lain. Kita dah nampak dah ada jantung baby. Masa tu baru 6 minggu tapi dah nampak ada jantung. So doktor kat klinik tu suruh kita bawa lah gambar tu pergi KK untuk buka buku. So macam tu lah kisahnya kita punya journey TTC kita. Sebenarnya kan kita taklah nak cakap yang kita berjaya pregnant sebab kita pergi buat rawatan dekat klinik tu. Tak sama sekali. Kita sebenarnya just nak bagi tahu. Sebenarnya lambat ke cepat ni sebenarnya adalah ketentuan Allah kan. Itu semua rezeki daripada Allah. So mungkin Allah nak uji kita, nak tengok kita lagi satu mulut kita ni masin sangat kan. Kita cakap tak kisah pun lambat ke cepat ke, kita tak kisah macam tu kan, kita cakap macam tu. So lagi satu Allah nak tengok kita ni sebenarnya berusaha ke tak untuk sesuatu, dan berusaha tu atas dasar ingat dengan Allah ke tak macam tu. Macam kita kan, silap kita jugalah, kita kena muhasabah diri kita. Macam kita taklah terlampau kita taklah terlampau taksub dengan suplemen. Kita macam okey makan suplemen ni mesti boleh pregnant macam tu. Kita letakkan benda tu, kita macam terlampau fikir kan, kita nak anak sampai kita sebenarnya letak pengharapan dengan benda tu, bukannya letak pengharapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so itulah kita ambil masa tu kita lupakan semua suplemen. Tips kita macam tu lah, banyakkan berdoa, banyakkan minta dengan Allah. Usaha tu satu, berdoa tu satu, dan tawakal tu satu. Okey, macam tu lah. Kita sebenarnya tak ada lah banyak tips sebab
kita pun rasa kita cakap pasal TTC ni kita masih rasa macam tak layak sebenarnya, sebab kita cuma TTC setahun 5 bulan je dan kita ni cuma share kita punya journey sahaja. Dan tips yang kita buat adalah satu, jangan ambil lah apa-apa suplemen, sebab benda tu sebenarnya boleh mengganggu juga hormon-hormon dalam badan kita. Kalau nak ambil pun just ambil macam vitamin C, ambil je vitamin-vitamin macam tu, okay? So tips kita pertama, banyakkan bersenam, banyakkan buat aktiviti yang keluarkan peluh, okay? So kita macam kita dengan suami, kita selalu jogging dengan suami petang-petang hari-hari kita akan jogging. Dan yang kedua adalah kurangkan makanan yang manis, diet lah, macam makan makanan yang sihat, suku-suku separuh. Lepas tu kalau betul-betul rasa macam perlu konsult dengan doktor, pergilah jumpa pakar yang lebih tahu dalam bidang ni, okay? So untuk mana-mana yang masih, kepada kawan-kawan yang tengah menonton sekarang ni, yang masih menunggu kehadiran zuriat yang comel, kita doakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita doakan semoga rakan-rakan kita yang menonton, sahabat-sahabat kita yang menonton ni dipermudahkan segala urusan, dikurniakan cahaya mata yang comel. Sedih kan, sebab kita macam faham tau siapa-siapa. Kalau ada kawan-kawan kita kan yang tanya macam mana, kita sangat-sangat nak menolong, kita sangat-sangat macam nak kongsi apa yang kita rasa sebenarnya, kita nak sangat kongsi apa yang kita buat. So kita doakan untuk sahabat-sahabat di luar sana yang masih menunggu kehadiran zuriat, semoga cepat-cepat dikurniakan zuriat, semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat juga, okay? Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, so kalau suka dengan video kita, dan boleh tekan butang like. Kalau nak komen apa-apa, nak share apa-apa pendapat, dan kalau ada apa-apa video yang nak request, boleh je komen dekat bawah. Nanti kita baca, kita reply, dan insyaAllah kita akan buat. Dan kalau nak tunggu next video, boleh tekan butang subscribe. So, sampai sini sahaja, jumpa lagi untuk next video. Thanks for watching, bye bye.